Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung topik yang terakhir, bab 9 untuk cikgu bimbing pelajar dengan bimbingan menjawab. Tajuk kita ialah ASEAN 15.22. Tengok perkataan 15.22 ini ialah tajuk ASEAN. Lepas tu kita ada apa lagi? OIC 15.24. Jadi kita mungkin ada, tapi cikgu nak buat satu je. Satu lagi tu mungkin kita boleh bincang dalam kelas kot. Baik. Pada minggu lepas cikgu dah kongsikan satu tajuk, iaitu berkaitan dengan cabaran dasar luar Malaysia kan? Cabaran. Hari ni kita nak masuk satu lagi ASEAN. Lepas tu kita dah habis, kita boleh ulang kaji bab 6 pula ASEAN. Okey. Bila kita katakan tajuk ASEAN, ASEAN ni juga ada dalam bab 10. Jadi kita kena tengoklah bagaimana pemimpin kita daripada zaman Tunku Abdul Rahman, kita mengamalkan dasar hubungan luar macam mana. Kita ada dasar pro barat. Zaman Tun Razak, dasar berkecuali. Zaman Tun Hussein On, zaman Tun Dr. Mahdi, sampai hari ini macam mana yang kita nak tahu berkaitan dengan hubungan luar. Jadi kita nampak apa pun yang kita belajar ini menunjukkan kebijaksanaan pemimpin kita lah. Jadi pelajar, bila kita nak belajar dalam bab ini, kita kena faham. Ini ialah tajuk yang telah kita bincang pada minggu lepas. Hari ini pelajar mungkin boleh rujuk buku teks. Kita nak pergi adalah 9.6. Malaysia dalam negara ASEAN. Kalau kita tengok apa yang saya nak baca dalam bab ini, cikgu, pada pandangan cikgu ada beberapa perkara yang perlu kita hadam lah. Kita tahu, kita kena baca. Jadi kalau kita tengok di sini, soalan yang cikgu ambil ni soalan struktur. Walaupun kebanyakan bab ini disoal kemungkinannya esei. Kita pertama sekali dapat saja soalan struktur ini, kita tengok. Ini ada 3 markah. 3. Bila 4, kita bersedia dengan holistik. Boleh juga analitik, tapi kita bersedialah dengan jawapan fakta, uraian, contoh dan inferen. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, berdasarkan peta, tengoklah peta tu kan, dia bagi stimulus peta dan pengetahuan sejarah anda. Walaupun anda ni kadang-kadang cikgu, kalau anda ni kebat ke? Tengok keseluruhan. Kata tugasnya ialah jelaskan, ceritakan tentang sejarah penubuhan ASEAN. Bila ASEAN ni mula ditubuhkan, pelajar kena tahu daripada asal. Asal gagal ASEAN ditubuhkan. Berapa negara yang terlibat dengan asal. Baik, kita nak tahu itu, kita kena tengoklah sedikit buku teks. Di mana nak tengok bahagian sejarah ini? Pada awal ni kita nampak apa yang cikgu cerita tu ada di sini. Dia bermula daripada asal. Kita nak nubuhkan Malaysia kan tahun 1961. Asal ni dia melibatkan 3 negara. Pelajar tulis asal 1 markah. Melibatkan 3 negara 2 markah. Fakta, huraian, iaitu negara Malaysia, Filipina, Thailand. Kalau kita nak sambung lagi, tahun 63 dibawa kepada Mafilindo. Mafilindo pun gagal, asal pun gagal. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, kita nak dapat 3 poin. Pelajar kena faham, satu ialah tahun. 2 lah cikgu letak sini. Dia daripada asal, ini ialah
Filindo. Ini tahun 1961, ini tahun 1963. Ini melibatkan 3 buah negara, ini pun 3 buah negara. 3 buah negara. Kalau Mafilindo ni senang. Malaysia, Filipina, Indonesia. Yang ini Malaysia, Thailand, Singapura. Cuba tengok di mana cikgu ambil jawapan ni cikgu? Pelajar akan tanya, saya ambil jawapan di sini. Malaysia, Thailand, Singapura. Malaysia, Filipina, Thailand. Singapura pula, sorry. Minta maaf. Okey. Kita nampak di sini Asa, Mafilindo. Ada 3. Kalau kita nak tambah lagi, membawa kepada ASEAN pada tahun 1967. Dia boleh pergi, jawapan ini dia boleh pergi sampai 6 markah pun boleh. Jadi kita nampak cikgu nak bagi apa di sini. Kalau kita tengok di situ, katakanlah kita nak letak highlight sini, Malaysia, Thailand, Filipina. Di sini Malaysia, Filipina, Indon. Kalau kita nak tambah lagi 3, mungkin kita boleh tambah ASEAN lah. Akhirnya membawa kepada penubuhan ASEAN tahun 1967. Tapi nak 3 markah je, tak payahlah kita detailkan. Tapi tak salah kalau ada masa. Baik. Dia kata jelaskan. Sama tadi jelaskan, ini pun jelaskan. Kerjasama sosial Malaysia dengan ASEAN. Markah 3. Kalau kita tengok kerjasama sosial, kita boleh ambil di mana? Yang ini ekonomi. Tengok nombor 4. Apa yang kita nak ambil? Kita ambil pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan di mana, nampak sini, berlakunya pertukaran pelajar dan penubuhan pusat pendidikan. Contohnya RESEM. Ini pusat serantau sains dan matematik di Pulau Pinang. Kita bagi 3 pelajar. Cikgu nak bagi yang mana? Okey, tengok. Cikgu highlightkan. Satu ialah berkaitan dengan pendidikan. Satu kita kata pertukaran pelajar dan penubuhan pusat. Contohnya RESEM. Dapatlah 3 poin. Ini berkaitan dengan kerjasama sosial. Kalau ditanya tentang ekonomi, kita ambil yang nombor 3 ni. Kalau ditanya tentang politik, lain pula jawapan dia kan. Jadi pelajar tengok, dia macam-macam boleh. Kalau ditanya sejarah, kalau tanya sejarah tadi kita dah buat kan. Kalau tanya sejarah, kita ambil yang ni lah. Ini sejarah. Okey, jelas kan? Okey, soalan yang ketiga ditanya berjayakah. Ini kena bagi pendirian lah. Berjayakah ASEAN mencapai matlamat? Berikan komen anda. Apa matlamat ASEAN? Matlamat kita ialah nak mewujudkan kerja sama. Katakan pelajar tulis macam inilah, berjaya. Ini contoh ya. Contohnya kita nak wujudkan kerja sama dalam pelbagai bidang. Kita nak buktikan berjaya kerana telah wujudnya kerjasama dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang ekonomi, seperti kita bagi seperti apa? Contohnya projek baja Yuria. Itu kebat yang jawapan ada dalam buku teks. Kalau kita katakan berjaya merapatkan hubungan, contohnya melalui aktiviti sukan seperti sukan Asia Tenggara, sukan C, juga boleh kita jawab sampai macam itu pelajar. Okey, baik. Jadi kita tengok dalam buku teks ni, daripada zon ini, cikgu dah buat detail apa kemungkinan soalan yang disoal di sini. Ini kerjasama
kerjasama sosial tadi kita ambil pendidikan kan, dia boleh juga sukan C ni. Dan kita nampak buktinya hari ni kita nampak apa yang kita nampak dia letak berjaya atau tidak, dia sebenarnya dah bagi dekat jawapan. Sejak ASEAN berjaya, berjaya, kita kena buktikan lah. Kenapa? Adanya hubungan persahabatan. Jadi automatik jawapan sini kebanyakannya berjaya lah. Sukar kita nak buktikan tidak berjaya. Dan ada contoh soalan pelajar, mungkin kita boleh tengok dalam soalan ni, tapi ini dia link dengan bab 10. Bab 9 ada juga dalam bab 10. Huraikan peranan Malaysia dalam membantu ASEAN mengekalkan keamanan. 8 markah. Cabaran negara kita. Ini kita dah belajar dah tadi. Kita dah belajar minggu lepas. Cabaran dari segi ekonomi, harga timah, cabaran dari segi politik, macam mana tentang komunis. Next B, huraikan peranan Malaysia membantu ASEAN dari segi keamanan. Ini kita ada Zofan, zon aman, bebas dan berkecuali. Di mana kita nak tengok ni? Di sinilah Zofan ni. Macam mana lagi? Konflik serantau. Maksudnya kita bila ada ancaman ini, kita bawa kepada mesyuarat. Contohnya kita menyediakan Pulau Bidung kan. Ini dua jawapan, 1 dan 2 ini untuk menjawab soalan B. A yang kita belajar sebelum ini. Jadi pelajar, itu sebab cikgu minta pelajar bagi tumpuan betul-betul tajuk ini. Cabaran lain cikgu, ya lain. Yang ini lain. C, dia minta memang luar kotak. Cabaran yang boleh menjejaskan keamanan kita. Cabaran kita dalam mengenangani isu jerbu. Juga boleh menghadapi pelbagai tanggapan yang berbeza. Cabaran kita dalam waktu ini COVID lah. Nak buka negara kita ke tak buka, ada negara ini dengan peraturan sebegini. Sudah tentu cabaran ini pelajar kena ambil tahu. Ini contoh soalan yang cikgu ambil daripada modul pecutan SPM. Dan dalam negeri Perak punya tiket to Web 3 cemerlang, kalau kita tengok kalau pelajar susurilah antara bab-bab yang terakhir sekali, kalau kita tengok berkaitan dengan bab ini juga ada di soal. Jadi pelajar untungnya dah ada jawapan kan. Kita terus tengok bahagian jawapan lah. Mungkin kita nampak di sini tokoh-tokoh ini 9 poin berapa, sebab dia dah ada bersama dengan jawapan. Ini cabaran ASEAN tadi kan. Nampak 3 negara ASEAN. Dia kata nak 3, maka kita bagi 3 lah. Boleh bagi lebih tak apa. Jelaskan pelibatan ASEAN. Pelibatan ASEAN, pelibatan Malaysia dalam ASEAN. Banyaklah dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi. Ini dan sosial. Yang ini kalau keluar, pelajar mungkin melompat jugalah sebab banyak yang pelajar boleh jawab. Yang seterusnya adalah usaha untuk menjadi pertubuhan yang berjaya. Ini memang kebat lah. Kita nampak jawapan ni pun pelajar boleh nampak. Sukarnya cikgu, tak sukar. Carilah jawapan yang mana-mana yang munasabah. Okey, cikgu rasa cukup kot setakat ini. Kalau kita tengok sedikit perkongsian kita, akhirnya pelajar dapat membuka minda berkaitan dengan tajuk ASEAN. Kita nak belajar di mana? Jadi bersedialah anak-anak dengan percubaan, insya-Allah pada minggu depan. Buat yang terbaik, usaha berterusan, insya-Allah kejayaan milik anda. Okey.